Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigas. Tumpuan berita hari ini. Kerajaan akan melantik kontraktor baru bagi menyelamatkan projek Jalan Kampung Medong Lebrasau ke Klit yang tergolong dalam salah satu projek sakit di Sarawak. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, proses untuk mencari kontraktor baru akan dilaksana selepas kertas kerja Kabinet dibentang pada September depan. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah, kontraktor baru yang dilantik nanti akan dinilai dahulu kualiti kerja mereka untuk melaksanakan projek-projek berkenaan. Kita ada projek Jalan Kampung Medong di Lebrasau dan Kampung Klit. Itu lama sudah diumum, kontraktor sudah dilantik, peruntukan dah ada, tapi projek masih jalan. Jadi tadi kami melihat kawasan itu dan memang tidak apa-apa saja. Keputusan kita akan melantik kontraktor baru. Dan saya beritahu Mr. Chief tadi, kertas kabinet harus dibentang pada mesyuarat kabinet pada bulan 9 September. Dilepas ya dibentanglah dan proses untuk mencari kontraktor baru akan terus berjalan. Dan kita berharap dari itu cara kita mungkin cari kontraktor yang dapat kerja, bukan hanya pandai dapat kontrak, lepas itu tinggal kerja. Beliau berucap demikian semasa mengadakan lawatan ke kawasan untuk melihat beberapa projek sakit di sekitar Mukah pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu II menjelaskan Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa berusaha untuk memastikan projek sakit itu dapat dibina dan siap mengikut jadual. Malah katanya JKR juga akan mencari kaedah yang lebih berkesan untuk memantau proses-proses pencapaian kontraktor. Jadi kami di Kementerian dan di Jabatan Kerja Raya memang berusaha untuk menentukan projek yang sakit itu jadi sehat. Projek yang sehat itu akan siap untuk jadual. Saya telah mengarahkan Kementerian dan Jabatan Kerja Raya untuk mencari kaedah yang boleh lebih berkesan untuk memantau dan proses-proses untuk memperhatikan pencapaian kontraktor. Untuk rekod, terdapat 18 projek sakit di Sarawak yang telah ditamat dan akan dilantik kontraktor baru. Berita seterusnya, seramai 58 peserta dari seluruh Malaysia telah beraksi dalam pertandingan Seoul Mountain Bike Challenge yang berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu. Sebanyak 5 kategori dipertandingkan dalam pertandingan anjuran bersama Malaysia National Cycling Federation dan Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak itu di trek MTB Seoul Bukit Seoul di Kuching. Hadiah kepada para pemenang telah disampaikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada Ahad. Pertandingan Seoul Mountain Bike Challenge ini dianjurkan sebagai platform dalam menjalinkan hubungan yang lebih erat di antara peminat sukan berbasikal di samping mempromosikan gaya hidup yang sihat kepada rakyat di Sarawak. Berikut pula, Special Olympics adalah sebuah pergerakan antarabangsa untuk mencipta dunia baru dengan penyertaan atlet-atlet kurang upaya pembelajaran serta mendidik masyarakat agar setiap golongan tersebut diterima dan diraih dalam masyarakat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam berkata, Special Olympics Malaysia menolong masyarakat kurang upaya pembelajaran melalui program-program sukan, kesihatan, pendidikan serta menolong isu-isu stigma, pengasingan dan ketidakadilan yang dihadapi mereka. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak agar terus menyokong usaha murni yang telah dipelopori oleh Special Olympic ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan dan seterusnya menyampaikan pingat kepada pemenang Sukan Olimpik Khas Malaysia kali kelima 2022 di Kompleks Sukan Puteri Gunung Ledang IPG KPM Melaka pada Sabtu lepas. Muhammad Razi juga mengucapkan tahniah kepada semua yang bertungkus lumus dalam menjayakan Sukan Olimpik Khas Malaysia kali kelima tahun 2022. Ke perkembangan di Matu. Pasar Malam Matu yang mula beroperasi pada Jumaat lepas telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Meskipun hanya beroperasi pada Jumaat dan Sabtu, pasar malam yang terletak di dataran MDMD itu telah menerima sambutan menggalakkan daripada pengunjung.
Tidak ketinggalan mengunjungi Pasar Malam Atu ialah setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman merangkap adun jemoreng Aini Latif. Ditemui pada Jumaat, Aini berkata sambutan daripada pengunjung adalah di luar jangkaan dan para peniaga turut bersyukur dengan rezeki yang mereka perolehi sepanjang 2 malam itu. Dalam pada itu, Aini berharap sambutan itu akan berterusan dan lebih ramai peniaga akan menyertai pasar malam tersebut. Katanya lagi, kesan dari adanya pasar malam ini, peniaga di Medan Selera Matu turut mendapat tempias rezeki daripada pengunjung yang singgah untuk menjamu selera serta menikmati keindahan Sungai Matu di waktu malam. Sebanyak 22 buah gerai menyertai pasar malam Matu yang terdiri daripada peniaga tempatan. Di Sibu, kanak-kanak hari ini semakin bijak dalam dunia teknologi maklumat hasil pendedahan kepada sistem pengajaran dan pembelajaran yang semakin canggih namun mencabar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Ming Tee berkata, dunia pendigitalan semakin rancak dan rakyat harus berasa bersyukur kerana pandemik COVID-19 memberi banyak kesan positif dalam dunia pembelajaran untuk kanak-kanak. Golongan kanak-kanak belum mendapatkan pendidikan seawal, pendidikan prasekolah, sekolah rendah, menengah, pra-universiti hinggalah ke universiti. Ini adalah suatu kebiasaan yang dilalui oleh anak-anak kita. Sistem pendidikan di negara kita juga tidak mengedepankan anak-anak istimewa dengan penubuhan kelas PPKI maupun teknikal dan vocational. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Transformasi Pendidikan Hari Terbuka PPD Sibu tahun 2022 di Dewan SJKC Chunghua Sibu pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, tambah Michael Tiang lagi, penstrukturan semula pejabat pendidikan daerah PPD di seluruh negara juga adalah sebagai salah satu langkah transformasi pendidikan. Kita merayakan dengan adanya Hari Terbuka PPD Sibu dan PPD di seluruh negara ini akan dapat membuka mata masyarakat untuk mengetahui peranan PPD dalam membantu pembimbing-pembimbing di sekolah dalam bidang kepimpinan, para pembimbing pendengar dan seterusnya membantu dalam isu-isu infrastruktur yang memerlukan perhatian pihak kementerian. Setiap sektor mempunyai tanggungjawab masing-masing mengikut bidang mereka. Beliau juga memberitahu Kementerian Pelajaran Malaysia KPM berhasrat untuk mempamerkan inovasi dan pencapaian hasil murid dan guru melalui penerapan 14 elemen sekolahku sejahtera. Berikutnya mengenai penganjuran program kepolisan komuniti Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Saratok bersama masyarakat Kabung yang menjadi platform terbaik dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat setempat berkenaan pencegahan pelbagai jenayah. Sambil memuji inisiatif tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cikadir berkata, pendekatan itu juga berperanan mewujudkan kesedaran kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap jenayah di sepanjang masa. Katanya lagi, program ini secara tidak langsung dapat memberikan keyakinan masyarakat mengenai keselamatan di kawasan setempat. Ditemui semasa majlis perasmian program kepolisan komuniti IPD Seratok bersama masyarakat Kabung di Pusat Penjajah Kabung pada Sabtu, Muhammad Chin memberitahu kerjasama antara pihak polis dengan kawasan rukun tetangga dan skim rondaan sukarela juga turut menyumbang kerjasama erat antara kedua-dua pihak. Pada majlis sama, Muhammad Chin telah menyampaikan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Kelab Polis Daerah Saratok dan Perkap IPD Saratok masing-masing berjumlah RM5,000. Sementara itu, pada Ahad, Muhammad Chin meluangkan masa merasmikan Majlis Penangguhan Kejohanan Petong Double Terbuka Seribu Liga di Arena Petong Pantai Tanjung Kembang, Kabung. Kejohanan itu anjuran Persatuan Petong Bahagian Betong bersama Kelab Rekreasi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Betong dengan kerjasama Pusat Khidmat Adun Kabung disertai 56 pasukan dari Kabung termasuk pasukan gerakan AM Sibu, Bintangor, Serike dan Saratok. Selain Petong, program Seribu Liga Peringkat Bahagian Betong ini juga melibatkan pelbagai jenis sukan antaranya pimpong, badminton, catur, dart, taekwondo, memanah dan petong. Dalam pada itu, Muhammad Chin merakamkan penghargaan terima kasih dan ucapan selamat datang kepada pihak penganjur kerana sudi memilih Arena Petong Pantai Tanjung Kembang, Kabung sebagai tuan rumah penganjuran kejohanan kali ini.
Katanya antara objektif kejohanan itu adalah menggalakkan masyarakat setempat bergiat aktif dan cergas melalui sukan selain mampu meningkatkan tahap kesihatan dan produktiviti komuniti. Selain itu katanya, kejohanan itu juga landasan untuk mengukuhkan integrasi nasional tanpa mengira latar belakang agama, politik dan bangsa selain membangunkan ekosistem budaya sukan ke arah kesejahteraan rakyat secara holistik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.